أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الناس ملك الناس يا الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Yang dimuliakan Tuan Imam, Jawatankuasa Masjid, Nazir dan Jawatankuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan usia kita, yang masih menemukan kita dalam pertemuan harian menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan seterusnya kita mengikuti sedikit kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita iman, mengistiqomahkan kita dalam amalan kebaikan sehari-harian. Hari ini tanggal 21 Rejab, kita masih berada pada bulan mukadimah untuk kita menghadapi Ramadan. Sebab itulah selalu doa yang kita baca sebagaimana sebuah hadis, walaupun hadis ini statusnya dhaif, tapi dia berkaitan fadail amal, di mana hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu juga dalam Sunan Al-Baihaqi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajaban faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk saja bulan Ramadan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan membacakan doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna syahra Ramadana. Ya Allah, Engkau berkatilah kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan Engkau pertemulah kami dengan bulan Ramadan. Ini satu doa yang ulama-ulama kita sejak dahulu membacanya dalam setiap pertemuan dan juga dalam setiap doa. Mudah-mudahan Allah SWT mempanjangkan umur kita yang ada hingga kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini satu bulan yang mendapat keberkatan di sana, dan kalau kita perhatikan di sana ada satu peristiwa yang sangat besar yang ulama sebutkan berlaku pada bulan Rajab. Walaupun di sana ada perselisihan di kalangan ulama, ada yang kata pada bulan lain, iaitu pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita di Malaysia ini menetapkan pada tanggal 27 Rajab. Apapun bulan Rajab ini adalah satu bulan daripada bulan-bulan haram. Di sana ada Arba'atul Hurum, ada 4 bulan haram, salah satun sardun wahidun fardun. Ada 3 bulan yang beringkir, yang berturut-turut mutawaliyat, iaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Dan satu bulan lagi fardun, dia duduk tunggal, berpisah daripada 3 bulan lain, iaitu pada bulan Rajab. Disebutkan sebagai bulan haram, hurum ini sebabnya pada zaman Nabi SAW
dilarang untuk berperang. Zaman kita ini lebih-lebih pada bulan Hurum ini dilaranglah kita bersengketa ataupun bergaduh ataupun bermusuhan. Walaupun di sana wajib dilaksanakan juga pada bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah SWT, pada pagi ini kita nak membacakan satu lagi hadis berkaitan tentang adab dan juga akhlak. Hari ini kita nak baca satu kisah daripada buku 30 kisah daripada hadis sahih. Kemudian saya akan ambilkan bahan-bahannya daripada kitab Minhaj Muslim daripada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. InsyaAllah pada pagi ini hadisnya agak panjang. Justru saya nak ambilkan terjemahannya sahaja. Mudah-mudahan ada keberkatan kepada kita. Iaitu tajuk berkaitan lelaki memberi anjing minum air perigi. Hadis ini tentang adab dengan haiwan. Adabun ma'al haiwan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhrin, dan hadis ini bila disebutkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini menyebutkan ketika seorang lelaki, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang lelaki sedang berjalan di sebatang jalan, lalu dia berasa sangat haus. Ashtadda alaihi atash. Kemudian dia dapati satu perigi. Lalu dia turun ke situ dan minum. Ketika dia keluar dari perigi tersebut, lalu didapati seekor anjing sedang menjelirkan lidahnya, menjilat-jilatkan tanah kerana kehausan. Maka lelaki itu berkata, anjing itu terasa haus, dahaga, seperti mana aku yang telah rasai sebelum tadi. Lalu lelaki itu turun kembali ke perigi dan diisi penuh air di kasutnya. Disebutkan dalam hadis ini, dipenuhkan pada khufnya. Lalu dia menggigit kasutnya dengan mulutnya hingga naik ke atas, lalu diberi minum anjing itu. Maka Allah SWT berterima kasih, mengasihinya ke atasnya, lalu Allah SWT mengampunkan dosanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah kami diberi pahala jika berbuat baik dengan haiwan tersebut? Adakah ada pahala bagi kami? Lalu Nabi SAW menjawab, fi kullil kabidin ratbatin ajrun. Bagi setiap kebaikan itu kepada makhluk pasti diberi pahala. Ini terjemahan kepada hadis yang agak panjang yang menceritakan tentang melakukan kebaikan kepada haiwan. Hadis ini memberi contoh kepada anjing. Anjing antara haiwan yang diharamkan oleh umat Islam makan. Malahan dalam mazhab Syafi'i diharamkan untuk kita makan ataupun menyentuh anjing, kecuali dalam kes-kes tertentu kita dibolehkan untuk memeliharanya, untuk menjaga keselamatan, untuk memburu dan seumpamanya. Kemudian hadis ini bila disebut anjing, sudah tentulah haiwan lain lebih diutamakan. Dan hadis ini kalau kita lihat ada beberapa kalimah yang kita perlu fahami. Antaranya dalam hadis ini, pemuda ini memasukkan air ke dalam khufnya. Khuf ini sebenarnya dari segi bahasanya dia adalah stokin yang diperbuat daripada kulit, yang apabila kita pakainya di tempat negara sejuk,
kita tidak perlu lagi membasuh kaki ketika ambil wuduk, memadai kita menyapu di atas khufnya, maka selesailah wuduknya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi khuf ini disapu di atasnya, bukan di bawahnya. Sebab itu Sayyidina Ali kata, "Lau kana dinu bi ra'yi, lakana batil khufi aula bimasih." Jikalaulah khuf itu, jikalaulah agama itu ikut akal kepala, sudah tentulah khuf itu stokin tadi disapu di bawahnya. Wahyu kata disapu di atas, tapi akal kata sapu di bawah. Sebabnya bila kita berjalan, yang kotornya di bawah. Justru dalam hidup kita kena ikut wahyu, bukan ikut akal semata-mata. Kemudian dalam hadis ini juga menyebutkan kalimah fasyakarallahu lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepadanya. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim bila menyebutkan tentang fasyakarallah, Allah berterima kasih, apa maksudnya? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihinya, Allah kasih kepada dia, Allah akan memberi keberkatan, rahmat yang banyak. Itu cara berterima kasih Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini ada banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Antaranya Islam menganjurkan berbuat baik kepada semua, sama ada berbuat baik kepada manusia, kepada haiwan, kepada alam. Dan perbuatan ini akan mendapat balasan yang baik, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan ini adalah suatu benda yang disuruh kepada seluruh umat Islam. Walaupun hadis ini menceritakan tentang rajulun, seorang lelaki, tetapi dia juga meliputi semua. Seperti mana dalam hadis lain, dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang menceritakan bagaimana seorang perempuan yang jahat, perempuan yang ahli maksiat, perempuan pelacur, apabila dia melihat seekor anjing pada suatu hari yang mengelilingi satu perigi, lalu perempuan itu mengambil sarung kakinya yang dibuat daripada kulit kambing, lalu dia turun dan ambil air, lalu diberi minum kepada seekor anjing. Maka dengan perbuatannya itu Allah mengampunkan dosanya. Ini hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita, dalam hadis ini juga menganjurkan kita melakukan kebaikan, dan pasti Allah akan membalas perbuatan tersebut. Perempuan yang disebutkan tadi, walaupun dia ahli maksiat, oleh kerana perbuatannya Allah mengampunkan dosa-dosa kecil yang dilakukan olehnya. Ini menunjukkan bahawa tanggungjawab kita bersama dalam melakukan kebaikan kepada haiwan, antaranya memberi makan dan memberi minum kepada haiwan tersebut. Hari ini ramai yang di kalangan masyarakat kita memelihara haiwan, ayam kah, itik kah, kucing kah dan seumpamanya, menjadi kewajipan kepada kita untuk memberi makan dan minum. Ada orang bela burung, bela burung, wajib memberi makan kepada burung tersebut. Jangan sampai haiwan tersebut mati kerana kita tak bagi makan. Dan kita akan lihat dalam hadis yang lain bagaimana seorang perempuan yang disebutkan dia ini memelihara kucing, tapi dia kurung kucing itu sehingga kucing itu tak diberi makan, lalu kucing itu mati. Maka Nabi SAW menyebutkan bahawa dia akan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
yang menunjukkan kepada kita nak bela boleh, tapi perlu memberi makan dan minum kepada haiwan. Satu. Pengajaran kedua disebutkan bagaimana kita perlu menyayangi dan juga mengasihi haiwan. Di sini adab kepada kita seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang banyak. Sebab hadis teras kita kasih kepada seseorang itu ada hadisnya. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada hadis muttafaq alaih juga, man la yarham la yurham. Man la yarham, barang sesiapa tidak mengasihi, tak kasih kepada orang lain, tak kasih kepada haiwan, la yurham, dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampaknya simple, walaupun nampaknya kecil, kasih kepada haiwan saja, tapi dia menjadi asbab kasihnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dan mafhum mukhalafahnya, kalau kita menzalimi, walaupun dia seekor anjing, kita menzalimi, mafhum mukhalafah ini dia tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, hadis sahih juga disebutkan, suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardh, hendaklah kamu kasih kepada mereka yang di atas muka bumi ini. Yarhamukumullah ataupun yarhamukum fil sama, kamu akan dikasihi di atas langit. Maksudnya kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang banyak juga, bila kita membicarakan tentang bagaimana kasih kepada haiwan ini, pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seekor burung, ibu burung sedang mencari-cari, berlega-lega mencari anaknya, di mana anak burung itu telah diambil oleh seorang sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pulangkanlah anak burung ini kepada sarangnya, kepada ibunya. Kenapa? Kerana kesian kepada seekor ibu, haiwan yang mencari anak-anaknya. Kita pun manusia pun ada sifat begitu. Kita kasih kepada anak kita. Justru dalam hadis-hadis yang lain disebutkan Nabi SAW meminta supaya kita kasih juga kepada haiwan. Dengan dalam hadis ini mengembalikan anak burung yang diambil kepada ibunya. Dan tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi hadis-hadis yang menyentuh tentang berbuat baik kepada haiwan. Dan dalam satu hadis yang menceritakan tentang kuda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis ini hadis Bukhari sahih, yang menyebutkan kuda ini terbahagi kepada 3 jenis. Di mana kita akan mendapat, satunya mendapat pahala daripada kuda tersebut. Yang keduanya kita akan mendapat kekayaan. Dalam hadis disebut akan mendapat pakaian. Dan yang ketiganya kita akan mendapat dosa daripada perbuatan kita terhadap haiwan, iaitu kuda ini. Dapat pahala bagaimana? Di mana kuda ini digunakan untuk berperang fi sabilillah. Lalu kita ikat kuda ini yang digunakan untuk fi sabilillah ini, lalu kita mempanjangkan talinya. Panjangkan tali untuk apa? Untuk kuda ini mencari dia punya makanan sendiri. Lalu akhirnya ada pahala baginya. Dan di hujung ayat itu, di hujung hadis ini sebut apa? Kuda itu, andai kata kita putuskan talinya, kuda fi sabilillah ini diputuskan talinya, maka kuda ini akan mencari makanan. Dan dah hadis ini sebut, andai kata kuda itu memijak benda-benda kotor sekalipun, pahalanya, kutuahnya, langkahnya akan sampai pahala kepada kita. Sebab apa? Disebutkan kuda ini dibiarkan mencari makanannya sendiri. Kemudian bagaimana pula dengan orang yang dapat kekayaan, dapat pakaian? Disebutkan ada kuda yang kedua, kuda yang digunakan untuk perniagaan. Dia ada kuda, tapi digunakan untuk perniagaan, dan dia tidak lupa dengan hak Allah dan hak kuda itu. Hak Allah apa dia? Hak Allah dia menunaikan zakat. Hak manusia yang lain, orang fakir, menunaikan zakat.
dan juga dia menunaikan hak kuda itu, iaitu dia memberi makan kepada kuda itu walaupun digunakan untuk perniagaan, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia juga akan dapat kebaikan dari segi pakaian, dari segi kekayaan. Dan yang ketiga, orang yang mengikat kuda itu dalam keadaan sombong, dalam keadaan riak, dan dalam keadaan bermusuhan. Dia ada kuda. Kuda itu digunakan untuk jalan maksiat. Dia ada kuda. Kuda itu digunakan untuk jalan, menyombong diri, menunjuk-nunjuk dan seumpamanya. Hari ini, dulu ada kuda, sekarang ni ada kereta. Kereta adalah suatu keperluan. Tapi kalau kereta itu digunakan untuk jalan sombong, jalan untuk menuju maksiat, jalan untuk membangga-banggakan diri dan bermusuhan dengan orang, disebutkan pemilik kuda itu, oleh kerana kuda itu, dia akan mendapat dosa. Begitu juga zaman sekarang ni, memiliki sesuatu dengan tujuan yang jahat, ke jalan maksiat, dengan tujuan untuk bangga riak, dia adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang ada pada kita, yang perlu dibuang. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah SWT, yang ketiganya, adab kita dengan haiwan, jangan berlaku zalim dan jangan menyeksakan haiwan. Jangan sekali-kali memukul, mengikat, membakar, menjadikan haiwan itu kelaparan. Biarkan dia lapar, kurang tak bagi makan. Ini adalah suatu kerja-kerja zalim. Dan dalam satu hadis yang saya sebutkan tadi, bagaimana seorang perempuan yang masuk ke neraka, disebutkan dalam hadis. Kenapa? Kerana seekor anjing, seekor kucing. Seekor kucing sahaja masuk neraka. Sebab apa? Dia kurung kucing itu sehingga mati. Lalu Nabi SAW sebut, oleh kerana dia perbuatan dia sebut, dia akan masuk neraka. Dan Nabi sebut juga, andai kata lelaki, perempuan itu ataupun kita sendiri menjadikan, memberikan perempuan itu makan, dan malahan kita andai kata tak kurung, kita lepaskan dia sahaja. Dan di hujung itu, di hujung hadis ini sebut, kalau kita lepas dan haiwan itu makan hasyashil fil ard, min hasyashil fil ard, dia makan saki-baki yang ada di atas muka bumi. Maksudnya dia makan hasyashis ni boleh diartikan juga dia makan serangga-serangga di atas muka bumi. Tuan-tuan, kucing ni dia tak makan serangga. Dia tak makan benda-benda yang kita anggap macam serangga, macam hidupan yang melata di atas muka bumi. Tidak. Tapi hadis ni sebut nak menggambarkan kepada kita, lebih baik kita lepaskan kucing itu mencari makanan sendiri. Apa sahaja dia nak makan, terpulanglah kepada kucing itu. Kalau kita nak kurang juga boleh, tapi jangan lupa beri makan. Cumanya kalau dalam masyarakat kita hari ini, kita ada jiran, terutamanya yang tinggal di flat, di bangunan bertingkat. Kita kena juga jaga, kalau kita ni menjaga haiwan, iaitu menjaga tentang jiran. Sebab dalam satu hadis pun sebut, man kana yu'minu billahi yaumil akhir, antaranya adalah fal yukrim jarah. Hendaklah barang sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ada tiga kan. Yang pertama, fayukrim dhaifah, menghormati tetamu. Yang kedua, jarah, dia ni hormat kepada jiran. Dan yang ketiga, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik ataupun senyap. Yang kedua ni disebut berbuat baik kepada jiran. Hari ini berapa ramai orang yang menyakiti jiran. Kerana apa? Kerana haiwan. Dia bela kucing sebagai contohnya, membiarkan kucingnya pergi ke rumah jiran, buang najis di rumah jiran. Kadang-kadang jiran ni sensitif dengan bulu anjing, ada asma dan seumpamanya. Itu kita kena jaga. Itu kita kena jaga, walaupun kita boleh menjaga haiwan seperti itu. Kemudian disebutkan dalam hadis yang banyak bagaimana pada suatu hari Nabi SAW berjalan melintasi satu sarang semut.
Hadis ni riwayat Abu Daud. Hadis hasan. Riwayat Abu Daud, di mana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi satu sarang semut, di mana sarang semut ini dibakar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innahu la yanbaghi an yu'azzibu bin-nari illa rabbun nar. Sesungguhnya, sepatutnya tidak boleh kita ni membakar. Disebutkan dalam kisah itu sarang semut dengan api. Kenapa? Kerana tugas untuk membakar ni rabbun nar. Tugas untuk membakar ni dia ada tuannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita nak berhadapan dengan benda-benda begini, di sana ada syarat-syarat tertentu. Bukan semua kita tak boleh rosakkan. Macam semut sebagai contohnya. Kalau dia itu mendatangkan musibah, kemudaratan kepada kita, boleh kita guna spray. Boleh kita guna cara zaman sekarang ada ubatnya, seumpamanya boleh. Andai kata dia memberi mudarat. Macam tu juga dengan anai-anai dan seumpamanya. Tapi dalam kes ini sarang yang berada di tepi jalan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dibakar benda itu, dan Nabi menyatakan demikian. Tidak baik, tidak bagus, kerana kes-kes orang bakar ini hanya Allah Subhanahu wa taala lah tuannya yang boleh membakarkan. Kemudian dalam satu hadis lain juga disebutkan, ini hadis riwayat Muslim, bagaimana Sayyidina Umar satu hari dia melihat seekor haiwan yang ditambat, yang diikat. Lalu orang ramai ini menyeksa dia, baling haiwan itu, lontar haiwan itu. Nabi lalu Umar kata, janganlah melakukan menyeksa haiwan itu. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaknat. Maksudnya benda yang tak suka. Bila disebut laknat ni benda yang tak baik. Menyeksa haiwan. Hari ini berapa ramai orang yang menyiksa haiwan. Malahan melakukan kejahatan maksiat pula. Ada setengahnya lumba. Lumba apa? Beradu. Ataupun kalau macam ayam ni lawan laga. Ada berlaku. Kadang-kadang berjudi pula. Lebih lagi zalim. Ini jangan melakukan kezaliman terhadap haiwan. Dan di sana disebutkan, bila kita sebut berbuat baik kepada haiwan ini, sampai ke tahap ketika mana kita nak menyembelih. Nak sembelih haiwan tu juga, kita disunatkan untuk melakukan kebaikan. Di mana ada satu hadis sahih menyebutkan, innallaha kataba ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qatla. Di mana Allah mewajibkan kamu kataba ihsan. Kita baca dalam Al-Quran, ada ayat sebut apa? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kutiba ni maksudnya ditulis. Maksudnya memang wajib. Lalu dalam hadis ni sebut apa? Innallaha kataba. Kataba ni maksud wajib juga. Wajib melakukan apa? Ihsan ala kulli syai'. Melakukan kebaikan kepada setiap sesuatu. Apabila kamu berperang, berperanglah dengan cara yang elok. Dan disebut di sana, fa idza zabahtum fa ahsinu az-zabah. Apabila kamu melakukan sembelihan, wajiblah kamu melakukan kebaikan kepada haiwan tersebut. Sebab itulah dalam kita mempelajari bab zabaih ataupun bab sembelihan, di sana ada perkara wajib, di sana ada perkara yang sunat yang kita lakukan. Terutamanya kita buat korban, kan, sembelih pada ketika mana korban disunatkan. Saya rasa tuan-tuan muslimin muslimat ada mempelajari tentang benda tu. Haiwan, bagaimana diletakkan, bagaimana pisau disebutkan dalam hadis, pisau tidak boleh ditunjukkan kepada haiwan dan wajib ditajamkan pisau. Kemudian bila nak sembelih, tak boleh sembelih dia haiwan lain, kecualilah dalam kes-kes tertentu. Itu dilakukan kebaikan. Cuma zaman moden hari ini, bila kita sebut tentang bab sembelihan, sudah ada beberapa fatwa yang berkaitan sembelihan. Antaranya kalau syarikat itu, kalau company itu mempunyai lembu yang banyak, haiwan yang banyak, kambing yang banyak, justru nak sembelih seekor-seekor tu susah. Kalau kita pergi luar negara, kadang-kadang lembu nak disembelih tu, satu hari tu beribu dia nak sembelih. Kalau sembelih seekor-seekor tu lambat, maka dia guna alat-alat pembantu. Antaranya dalam fatwa di Majlis Fatwa Kebangsaan, harus kita gunakan stunning.
kejutan kepada haiwan tersebut. Dia ada macam pistol tu, tembak dekat dahi tu, dia terkejut, bila terkejut tu baru sembelih. Bukan terkejut biar macam tu, terkejut biar macam tu tak boleh juga. Sembelih. Dia ada tahap dia punya elektrik dia tu. Dia ada tahap dia. Harus ikut fatwa. Cuma kita di masjid ni jangan guna standing pula. Setakat seekor, 2 ekor, 7, 8 ekor, padan dengan sembelih macam mana kita lakukan yang biasalah, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dalam banyak hadis lagi juga disebutkan tentang apa yang kita perlu lakukan. Antaranya bila kita sebut tentang adab dengan haiwan, antaranya adalah harus kita ni memakan haiwan yang halal. Lagi baik wajib kita makan makanan yang halal, dan sebaiknya afdal kita memilih makanan kita itu makanan yang dipanggil thayyibah. Sebab itu dalam hadis yang banyak dalam Al-Quran pun sebut wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Sebab itu ada istilah dia hari ini dipanggil halalan thayyibah. Halal tu kena sembelih, walaupun haiwan yang harus dimakan. Kalau kucing benda yang haram, kalau kita sembelih pun tak jadi juga, haram juga. Kalau lembu halal, tapi lembu yang mati kerana tidak dilakukan sembelihan tak boleh juga, haram juga, itu dipanggil bangkai, itu halal. Kemudian thayyibah ni ulama tafsir macam-macam. Imam Maghazi kalau kita lihat dalam tafsirnya disebut thayyibah ni adalah suatu benda yang ihsan fi ra'i. Satu benda yang kamu ini nampak perasaan anggap baik pada perasaan manusia. Maksudnya bukan menjijikkan. Itu dipanggil dengan thayyibah. Dan ulama-ulama yang kontemporari macam Syekh Yusuf Qaradawi disebutkan bahawa bila disebut makanan ataupun haiwan yang halal ini adalah makanan ataupun haiwan thayyibah ni maksudnya yang ada khasiat, yang ada bervitamin, yang ada protein, maksudnya benda-benda yang baik. Jangan makan benda-benda yang kurang sihat. Itu kena tanya doktor lah. Kalau doktor kata makan benda ni benda yang sihat, kita digalakkan makan. Tapi kalau benda ini tak sihat, kita tinggalkanlah benda-benda yang di mana? Yang bukan thayyib. Kemudian di sana tuan-tuan muslimin muslimat, di sana ada haiwan-haiwan yang halal ini, dia ada kaedahnya. Bagaimana kita nak kenal? Saya rasa yang pertama tuan-tuan sebut tentang makanan yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Haiwan yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, itu confirm. Kita dah tahu. Di sana ada haiwan-haiwan yang haram. Macam anjing dan babi, disebutkan jelas dalam Al-Quran. Yang keduanya, haiwan yang dianggap elok, itu boleh kita makan pada pandangan manusia. Sebab itu dalam fatwa-fatwa di luar negara, kadang-kadang haiwan itu nampak perkara itu atau makanan itu nampak menjijikkan kepada kita, tapi dia halal. Sebab apa? Sebab dalam kalau tuan-tuan buka dalam kitab Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji ni adalah satu kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i yang sudah diterjemahkan. Tuan-tuan boleh lihat, dia ada bagi contoh di situ. Haiwan-haiwan yang boleh kita makan. Kemudian kalau tuan-tuan tengok dalam, ada satu kitab yang bertajuk Qamus Marbawi. Anak-anak kita yang belajar sekolah Arab, sekolah agama, biasanya kamus ni ada pada dia lah. Namanya Qamus Marbawi. Dia ditulis oleh Syekh Idris Marbawi, ulama besar daripada negeri Perak, yang juga ulama besar di tanah Arab, di Mekah, di Mesir. Dan dia ini, Syekh Idris Marbawi ini, antara salah satu buku dia yang hebat, tajuknya Bahrul Mazi. Bahrul Mazi itu asalnya dia kitab Jami' Tirmizi, tapi Syekh Idris Marbawi ringkaskan, kemudian dia syarah pula. Ada berbelah-belah jilid. Berbelah-belah jilid. Alim ulama di Malaysia ni banyak juga yang baca kitab dia. Tapi nak habis tu berpuluh tahun lah. Bahrul Mazi. Kitab hadis yang diringkas kemudian disyarahkan. Banyak manfaatnya. Antara kitabnya yang terkenal juga adalah terjemah Bulughul Maram. Bulughul Maram ni kitab hadis dalam dalam fiqh. Kitab hadis yang berasal daripada hadis kitab hadis dalam bab-bab fiqh. Kemudian ada satu lagi kitab, Qamus Marbawi. Kalau kita tengok Qamus Marbawi ni, pada permulaan karya dia itu, dia ada sebut ini adalah haiwan-haiwan yang harus dimakan. Di sini haiwan-haiwan yang haram dimakan.
dan di sini haiwan-haiwan yang tidak ada hukumnya lagi. Dia disebut begitu. Ada manfaat yang banyak sebenarnya dalam karya itu. Kalau tuan-tuan nak lihat haiwan-haiwan yang boleh makan, tuan-tuan boleh tengok juga dalam kitab Fikmah Haji yang disebutkan tadi. Kemudian antaranya lain juga, haiwan yang makan menggunakan taring ataupun yang menggunakan kuku. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Antaranya burung helang, antaranya sakar, burung gagak, antaranya juga haiwan-haiwan seperti singa. Dalam Fikmah Haji sebut apa? Singa, harimau, kera. Ini haram-haram makan. Dan ada satu hadis yang menyebutkan ada 5 jenis yang kita ni haram di tanah haram dan juga di tanah halal. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh bunuh. Kaedah dalam ulama-ulama kita bila nak sebut tentang haiwan yang boleh kita makan ataupun tidak, dia sebut haiwan yang disunatkan kita bunuh, yang disunatkan kita bunuh, dia adalah haram untuk dimakan. Dalam hadis ada sebut ada 5 benda, antaranya kita ini di tanah halal pun kita haram, di tanah haram pun kita juga diharamkan. Apa dia? Antaranya ular, kemudian al-ghurab, gagak, antaranya fa'rah, tikus, antaranya kalbu akhsud, anjing gila. Anjing gila ni boleh dibunuh. Kemudian antaranya juga helang. Kerana apa? Kerana mengambil makanan menggunakan kuku ataupun mengambil makanan menggunakan taring. Ini disebutkan yang tidak boleh. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat, bila kita sebut tentang fiqhul at'amah, tentang fiqh makanan terutamanya haiwan, kita kena sebut juga di sana ada bila kita sebut haramnya memakan haiwan itu, kita kena sebut juga harusnya makan dia punya telur dia. Tuan-tuan yang keliru. Dalam kaedah dalam mazhab Syafi'i, sebut apa? Semua telur harus dimakan. Semua telur haiwan, termasuk haiwan yang kita haram makan, adalah harus dimakan. Tapi kena berlandaskan kepada benda itu, telur itu tidak memberi mudarat kepada kita. La darara wala dirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak boleh memberi mudarat kepada diri kita dan tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Justru kalau telur itu tidak memberi mudarat, halal kita makan. Namun ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, antaranya Al-Imam As-Sayuti, Jalaluddin As-Sayuti dalam kitabnya Al-Asbah An-Nazair, dia sebut apa? Dia sebut tiada telur yang diharamkan untuk kita makan. Namun setengah ulama dalam mazhab Syafi'i mengkecualikan telur ular dan telur serangga-serangga. Ini disebut dalam mazhab Syafi'i pengecualian. Walaupun pada asasnya semuanya telur adalah harus. Dalam mazhab kita menggunakan kaedah la darara wala dirat, iaitu andai kata telur itu tidak memberi mudarat, boleh kita makan. Kalau memberi mudarat, tak boleh. Macam telur penyu kan. Walaupun penyu itu kita sebut dalam mazhab Syafi'i haiwan dua alam, tak boleh makan, tapi telurnya boleh kita makan. Kerana semua telur adalah harus. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang diberkati oleh Allah SWT, pukul berapa ni sekarang? 7. Pukul berapa ni? Zuhur okey, baik. Okey, saya rasa saya nak berhenti dah ni. 7.30 dah ni. Tapi sebenarnya ada beberapa pengajaran lagi yang kalau boleh saya boleh sebutkan. Hadis ini juga hadis ini mengajak kita ni melakukan kebaikan kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni apa dia? Ibnu Sabil ni orang yang terputus bekalan. Maksudnya orang musafir terputus bekalan, kita disunatkan untuk bagi. Kemudian amalan memberi makanan percuma adalah satu benda yang mulia, bersedekah. Lebih-lebih lagi bagi makan kepada orang yang berpuasa, itu sangat baik. Ini amalan yang mulia berdasarkan hadis ni. Kemudian disebut juga sunat bermusafir 3 orang atau lebih. Ini ada kaedah Islam, bila kita nak musafir disunatkan 3 orang ataupun lebih. Sebab apa? 3 orang ni boleh jadi petunjuk kepada yang lain dan juga boleh mendirikan solat jemaah. Kemudian disebutkan juga dosa-dosa kecil boleh terhapus melalui amalan kebaikan. Dosa-dosa kecil macam tadi kan, buat baik kepada haiwan akan dihapuskan dosanya.
Kemudian yang last sekali, Allah SWT adalah maha pengampun kepada segala dosa-dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya rasa setakat itu saja dan saya tidak dapat buka soalan untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada lain waktu yang ketika. Mohon maaf atas barang kekurangan, kesilapan. Secara kesimpulannya, hadis pagi ini nak ceritanya mengajak kita untuk melakukan kebaikan kepada seluruh makhluk Allah SWT termasuklah haiwan. Yang keduanya, hadis ini nak cerita walaupun benda itu kecil tapi pahalanya besar, ganjarannya besar dan dihapuskan dosa-dosa dengan amalan kecil berbuat balik kepada haiwan. Aku lihat qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan tawabin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalahi wajhikal azim sultani. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tabarrukna min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.